Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita buat sedikit ulang kaji sedikit ulang kaji berkenaan dengan fungsi. Okay, supaya kita faham. Okay, berdasarkan buku teks muka surat 31, okay, latihan pengukuhan. Kalau awak tengok kat sini, okay, ada beberapa benda yang perlu kita tengok kat sini. Okey, soalan diberi dalam bentuk rajah anak panah. Okey, ini nama dia. Ini adalah soalan diberi dalam bentuk rajah anak panah. Okey. So, macam-macam lah pattern. Okey, kadang-kadang diberi dalam susunan tertib, okey, dan sebagainya lah. Okey, di sebelah menunjukkan hubungan di antara set M dengan N. Okey, so kalau M, okey, M dengan N. Okey, so yang M ini, kita tengok anak panah dia daripada awal, daripada kiri ke kanan. So M ini kita namakan dia objek. Okay, hari tu kita dah belajar dalam fungsi sorsangan, objek dengan image lah. Kalau set M adalah objek, maka set N adalah image. Okay, cikgu tahu mana? Iaitu tengok anak panah. Okay, daripada kiri ke kanan. Okay, daripada kiri ke kanan. So, kiri ini adalah objek, yang kanan ini adalah image. Okay, selain objek dengan image, yang perlu awak kena tahu kat sini, yang sebelah kiri ini juga, okay, nama dia lain, okay, kat sini juga, okay, dikenali sebagai domain. Okay, domain. Okay, bila domain, lawan domain yang sebelah kanan ini adalah codomain. Okay, boleh. Yang pertamanya awak kena tahu bila ni adalah gambar rajah anak panah gambar rajah anak panah. Okay, gambar rajah anak panah. Cara nak tackle soalan ni. Okay, maklumat yang perlu awak tahu, sebelah kiri adalah objek, sebelah kanan image. Bagaimana kita baca dia? Iaitu menggunakan gambar rajah anak panah, iaitu kiri ke kanan. So, objek kepada image. Okay, yang kedua yang perlu awak kena tahu adalah domain. Okay, kalau objek, domain dia sebelah kiri lah. Okay, kalau untuk soalan ni, objek, domain dia sebelah kiri. Sementara codomain adalah sebelah kanan. Okay, domain dengan codomain ni adalah lawanan dia. Okay, domain, codomain. Okay, dan special dalam image ini, okay, dia ada julak. Okay, julak. Apa maksud julak? Julak iaitu yang ada hubungan sahaja. Okay, hubungan. Kalau kat sini, bagaimana kita nak tengok hubungan dia? Okay, hubungan dia kat sini adalah berdasarkan anak panah kat sini. Okay, anak panah. Okay. Berdasarkan anak panah kat sini. Okay, jelas kat sini? Jelas, cikgu. Okay, jelas cikgu. Okay, yang seterusnya. Okay, baru kita pergi kepada soalan. Okay, bagaimana kita nak detect soalan ni? Okay, cara nak jawab soalan macam ni. Yang pertamanya awak kena nyatakan. Okay, soalan A nyatakan. Kalau soalan tu berbentuk nyatakan, okay, nyatakan biasanya tak perlu jalan kira. Biasanya tidak perlu jalan kira. Okay, jalan kira. Okay, nyatakan. Okay, nyatakan kat sini kalau ada istilah nyatakan biasanya tidak perlu jalan kira. Okay, nyatakan image. Okay, kalau nyatakan image bermaksud dua adalah objek. Dia objek dengan image je. Okay, nyatakan objek. Bagi 4. 4 ini bermaksud image. Okay, so bagaimana kita nak jawab? Okay, katakan ni. Ni ketah awak lah nak jawab dia. So, nak jawab dia, awak buat soalan nombor 1, A. Okay, soalan A. Berapa ni? Okay, A1 lah. Okay, A1. Okay, tak perlu tulis jalan kira je. Terus, sebab soalan dia nyatakan. Okay, terus dia. Okay, katakan kat sini. Image bagi 2. 2 adalah objek. Ini kita dah tahu dah ni objek. Image dia adalah 1.
Okey, image dia adalah 1. So kat sini jawapan 1 je lah. Cara jawab. Okey. Kalau soalan pattern macam ni memang dia sangat-sangat membantu kita. Iaitu kita jawab tanpa buat pengiraan. Okey, tapi soalan ni mesti berpandukan gambar rajah yang diberi. Okey, yang seterusnya adalah objek bagi 4. Okey, tengok image. Ni objek bagi 4. 4 bermaksud image. Okey, bermaksud image. Okey, kalau awak perhatikan kat sini, objek bagi 4 kat sini. Okey, objek bagi 4 kat sini. Okey, objek bagi 4 kat sini. Dia nak apa? Dia nak objek. Okey, objek dia 6 dengan 9. Okey, 6 dengan 9. Okey, so cara jawab dia. Okey, katakan awak nak jawab dia, awak boleh tulis 6, 9. Okey, 6 atau 9. Sekejap ya. Okey, 6 atau 9. Okey, 6, 8, 9. Sini segi. Sorry. 6, 8, 9. Tak nampak pula nak panah ni. Okay, anak panah yang keempat ni iaitu 6 kepada 4, 8 kepada 4, 9 kepada 4. Okey, awak boleh jawab 6. Okey, sekejap ya. Okey, 6. Okey, 6, 8, 9. Okey, iaitu jawab secara susunan menaik. Okey, cikgu, saya tak mahu jawab secara susunan menaik. Awak boleh jawab menggunakan susunan menurun. 9, 8, 6. Okey, untuk soalan ni. Atau awak boleh jawab ikutlah awak nak terabur sekali. Cikgu, saya nak jawab 6, 9, 8. Tidak ada masalah. Janji ketiga-tiga unsur ni panggil unsur 6, 8, 9 ini ataupun 9, 8, 6 ataupun 6, 9, 8 ni pastikan ketiga-tiga unsur ni ada. Okey, ketiga-tiga unsur ni ada. Kalau soalan tu nyatakan. Okey. So, janji tiga-tiga ni ada. Sama ada susunan menaik ataupun menurun ataupun gabung lah, ikut awak lah nak jawab hak mana saya faham. Okey, boleh diterima belaka. Okey, boleh diterima belaka. Okey, yang seterusnya. Okey. Yang ini sebenarnya awak dah belajar dah semasa lawafan dulu. Dia nak apa? Hubungan. Adakah hubungan itu mempunyai fungsi? Okey, istilah yang digunakan fungsi. Okey, istilah yang digunakan fungsi. Ia soalannya adakah? Adakah jawapannya dua je. Ya ataupun tidak. Okey, untuk soalan macam ni awak tak boleh jawab dua-dua. Awak kena pilih jawapan yang terbaik. Awak tak boleh pilih ya bla 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 bla. Lepas tu jawapan yang kedua awak tulis tidak bla 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 bla. Tak boleh. Begitu juga dengan soalan A1, A2 ni awak tak boleh beri banyak jawapan. Awak kena beri jawapan yang lebih tepat. Yang paling tepat. Okey. Untuk soalan B pun macam tu. Syarat dia adakah. Okey. Bila perkataan adakah, kat sini yang perlu awak kena faham, jawapan dia ya ataupun tidak je. Okey. Ya ataupun tidak. Tapi kena lapik dengan apa? Alasan. Beri alasan anda. Okey, beri alasan anda. Biasanya beri alasan ni ramai pelajar beri banyak dengan alasan. Okey, kalau cikgu beri satu je alasan yang tepat. Okey, satu je alasan yang tepat. Okey, tak perlulah banyak-banyak alasan. Sekali beri alasan 3, 4, 5, 6. Tak perlu. Okey, alasan yang tepat berkenaan dengan gambar rajah yang diberi. Okey, so adakah hubungan itu merupakan fungsi? Okey, untuk jawapan kat B ni, cara nak jawab, buatlah B kat sini. Okey. Okey, siapa nak jawab kat sini? Okey. So jawapan yang diterima kat sini, jawapannya adalah ya. Okey, jawapannya adalah ya. Okey, iyalah. Okey, mungkin calon yang pertama dia jawab macam ni. Calon yang pertama, calon ataupun pelajar yang pertama dia jawab. Okey, cikgu tulis P1 lah. Okey, kita nak tengok adakah betul jawapan dia. Okey,
pelajar yang pertama, dia jawab apa? Ya. Okey, lepas tu koma. Dia jawab apa? Dia jawab apa kat sini? Jenis hubungan iaitu satu kepada satu ke banyak kepada satu. Dia kata ya banyak kepada satu. Okey, calon yang kedua jawab. Nanti cikgu nak soal boleh. Ya, fungsi. Ya, fungsi. Hubungan ialah banyak kepada satu. Okey, calon yang ketiga ataupun pelajar yang ketiga jawab. No. No, tidak. Okey, tidak. Okey, alasan dia banyak kepada satu, tinggal pula. Banyak kepada satu. Okey, pelajar yang keempat dia jawab apa? Bukan fungsi. Bukan fungsi. Okey, bukan fungsi. Okey, iaitu hubungannya ialah banyak kepada satu. Okey, ni bukan. Okey, ni adalah jawapan calon Nanti kita tengok yang mana betul, yang mana salah. Okey, calon yang kelima dia jawab macam ke jawapan buku teks. Okey, dia kata apa jawapan buku teks? Ya. Ya. Okey, setiap objek mempunyai satu image. Ni jawapan yang paling baik ni. Okey. Ya, setiap objek mempunyai satu image. Okey, so awak kena ingat Okey, berapa jenis fungsi hubungan yang kita dah belajar? Hubungan berapa jenis yang kita belajar? Jenis hubungan? Ingatlah. Jenis hubungan, okey, kalau tak ada nota nanti awak masuk dalam nota awak. Kita ada 4. Satu kepada satu. Satu kepada banyak. Banyak kepada satu. Lepas tu banyak kepada banyak. Tapi dalam periksa jangan buat BB. Okey, tulis dengan tepat lah. Okey. Dalam periksa jangan tulis BB. Ni hanya nota. Okey, yang mempunyai hubungan, syarat dia adalah mesti image dia satu. So, yang ada hubungan adalah hubungan satu kepada satu. Yang ada hubungan yang merupakan fungsi ataupun banyak kepada satu. Okey, yang ini ni merupakan fungsi lah. Okey, ini adalah merupakan fungsi. Okey, bab syarat fungsi mesti ada satu image. So, okey, mempunyai satu image Okey, objek yang mempunyai satu image. Okey, so kita berbalik kepada jawapan. Okey, ada ni pattern jawapan lah pelajar yang jawab. Okey, so kita tengok Okey, kalau kita tengok jawapan ya, tidak. Salah lah. Bukan. Ya. Okey, ni. Adakah? Ya, tidak, bukan ya. Adakah dua je jawapan sama ada ya ataupun tidak. Ataupun ya atau bukan. Okey. So, kita tengok alasan dia. Banyak kepada satu. Betul lah. Okey. Fungsi. Ya, fungsi. Hubungan ialah banyak kepada satu. Okey, tidak. Banyak kepada satu. Okey, bukan fungsi. Hubungannya ialah banyak kepada satu. Okey, ya, setiap objek mempunyai satu image. Okey, ini jawapan buku lah. Okey, so kita tengok keseluruhan. So, apa yang berlaku pada keseluruhan? Okey, keseluruhan kena dua-dua betul. Okey. Alasan mesti betul.
Ya ataupun tidak tu mesti betul. So ini baru dapat markah penuh. Yang ini pun dapat markah penuh. Yang ini salah betul ni salah tak akan dapat markah penuh. Bukan fungsi hubungan ialah satu kepada banyak. Ini pun tidak ada dapat markah penuh. Okey, ya, setiap objek mempunyai satu image. Okey, nampak pergerakan dia? Okey, pergerakan dia kalau nak dapat markah penuh, okey, pastikan kedua-dua betul. Satu, adakah? Soalannya adakah? Yang keduanya adalah alasan anda. Okey, alasan anda. Okey, untuk soalan macam ni, pastikan kedua-duanya betul. Baru dapat markah penuh. Okey, jelas kat sini? Ada nak kongsi ke jawapan lain? Tak ada Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya, tengok soalan. Masih lagi menggunakan perkataan nyatakan. Nyatakan apa? Domain. Okey, nyatakan apa lagi? Kodomain. Nyatakan lagi apa? Julak. Ingat, bila perkataan domain, kodomain, julak, bila soalan macam ni, nyatakan, mesti ambil berdasarkan gambar rajah awak ni. Okey, gambar rajah yang diberi. Okey, tadi cikgu dah kata dah, domain unsurnya adalah objek, iaitu 2, 6, 7, 8, 9. Okey, kodomain, kodomain adalah unsur apa? Unsur bagi, unsur bagi apa? Bagi image, iaitu 1, 4, 5. Julak, apa yang cikgu kata tadi? Yang mempunyai hubungan anak panah 1 dengan 4 je lah. Cuma kat sini cara nak jawab dia. Okey, cara nak jawab dia. Okey, hari ni lebih kepada penekanan bagaimana nak jawab dalam peperiksaan nanti. Okey, untuk soalan C. Okey, sebab soalan dia suruh nyatakan betul? Okey, soalan C dia suruh nyatakan, awak nyata je lah. Okey, nyata saja. Okey, tulislah domain kat sini. Okey, yang kedua dia tulis apa? Kodomain. Okey. Yang ketiga dia nak apa? Dia nak julak. Okey, ingat domain, kodomain, julak ataupun short form cikgu biasanya DKJ. DKJ lah. Okey, mesti ada set notation kat sini. Okey, short form kita hari ni DKJ lah, mesti ada set notation ataupun tata tanda set. Okey, tata tanda set mesti ada, mesti ada. Okey, biasanya orang tanya, cikgu dalam periksa SPM guna, kalau tak ada ke ada guna? Cikgu tak boleh jawab mana, sebab ia berubah umur tiap-tiap tahun. Okey, baiknya ada. Sebab syaratnya kena ada. Okey, kena ada benda ni. Buatlah guna-guna pun mesti ada kan ni. Okey, julak pun kena ada ni. Okey. So kita beralih kepada soalan, dia nak apa yang pertamanya? Domain. Domain ambil lah 2, 6, 7, 8, 9. Soalan je lah. Okey, 2, 6, 7, 8, 9. Cikgu, saya tak mau susun gini, nak susun terbalik, nak susun apa, nak susun, ikutlah janji ada ke-5 unsur ni. Okey, janji ada ke-5 unsur ni. Okey, yang seterusnya adalah kodomain. Okey, kodomain bahagian mana? Sebelah kanan. Unsur yang berada pada image ataupun yang berada sebelah kanan lah pada gambar rajah kita pada hari ini. Okey, tulis je. Iaitu apa? Iaitu 1, 4, 5. Jangan lupa koma. Okey, kalau awak buat gini katakan awak buat gini. Ini yang salah Yang salah Okey, awak buat gini. Awak buat 2, 6, 7, 8, 9. Okey, nak baca berapa? Dia akan baca 2, 6, 7, 8 yang akan baca 26,789. Ada tu plat calon. Okey. Okey, dia jawab gini, 2. Jawab gini. Macam-macam jawapan pelajar. Masa ni memang sama lagi. Nanti dalam periksa lagi macam-macam jawab. 2,6,7,8,9. Dia guna apa? Dia guna bracket. Tak tepat lah. Tak tepat.
Okey, daripada guna bracket, pada guna bracket asal. Okey. Ada tu jawapan kat sini, dia tulis macam mana? Dia tulis gini, lepas tu dia bracket elok gini. 1, 4, 5, bracket, tutup bracket ni. Ni salah Okey, ni bukan tata tanda dia nak nulis jawapan bagi soalan ni lah. Bagi cikgu dah tepat lah soalan, jawapan gini. Kalau skema boleh terima tu cerita lain lah. Okey, so sekarang ni cara dia hot warna biru ni. Okey, yang ada dalam buku teks kita hot warna biru sahaja. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya baru kita tengok yang seterusnya dia nak apa? Dia nak julat. Julat sebelah kanan yang mempunyai hubungan. Okey, so julat yang ada hubungan kat sini adalah 1 dengan 4 sahaja. Okey, 1 dengan 4 sahaja. Okey, jelas kat sini cara nak jawab nanti. Okey, ni kalau dalam dalam peperiksaan awak ni yang dipanggil dia soalan konsep. Okey, maknanya awak kena faham je. Faham daripada soalan dia tanya, faham daripada apa? Faham daripada bagaimana kita nak jawab dia. Okey, kalau kita tengok dia guna term apa? Adakah? Okey, yang keduanya nyatakan, adakah, yang ketiganya nyatakan. Okey, maknanya tak memulakan sangat pengiraan. Okey, tak perlu pengiraan. Okey, kita beralih kepada soalan nombor 2. Puasa tak berlaku hari ni Oh, lelaki puasa ke? Okey. Senyap je lelaki hari ni. Okey, pergi kepada soalan nombor 2. Kalau soalan nombor 2, okey. Okey, soalan nombor 2. Soalan pattern macam ni. Bagaimana kita nak jawab? Kita guna pen warna lain pula. Okey, bagaimana kita nak jawab soalan macam ni? Okey. Masih lagi guna gambar raja nak pandang. Okey. Masih lagi menggunakan gambar raja nak pandang. Okey. Untuk soalan macam ni, kita tengok dia ada sedikit pengiraan. Betul. Bagaimana cikgu tahu ada pengiraan? Ni, menggunakan tata tanda fungsi. Ni maknanya kena tengok tata tanda fungsi, ukapkan hash dalam sebutan X. Dia nak hash. Sebab apa dia pakai hash ni? Tabang dia pakai hash ni. Okay, tabang yang pakai hash pada soalan. Okay, so kat sini kita kena pasti dulu. Tadi kita dah belajar tadi, kat sini adalah objek. Bila nak jawab jangan gaduh sangat. Okay, sebab matematik ni salah habis. Okay, yang sebelah kanan adalah hubungan dia adalah hash. Ia nak ungkapkan. Okay, ungkapkan. Okay, menggunakan tata tanda fungsi. Okay, tata tanda fungsi dia ada dua cara penulisan dia. Okey, biasanya orang tulis hash kurungan X sama dengan bla 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 bla. Okey, yang pertama. Ada yang guna tu. Okey. Atau yang kedua dia pakai apa? Dia pakai titik. Hash double dot titik bertindang 2 ni X lepas tu dia pakai anak pandang. Pun boleh. Okey, dua-dua boleh. Itu namanya tata tanda fungsi. Okey, biasanya kita familiar hak atas lah. Hak bawah pun boleh. Okey, hak bawah pun boleh. Okey, yang bawah pun boleh. Okey, untuk soalan macam ni, kita tak boleh jawab A dulu. Okey, untuk soalan ni, okey, tu cikgu kata. Okey, untuk soalan macam ni, kita tak boleh jawab A dulu. Kita kena jawab hak ni dulu. Hak ni dulu kita jawab. Baru kita jawab hak ni. Kalau awak cari nombor A dulu, baru B memang payah lah. Payah sikit. Okay, so untuk soalan ni, kita jawab B dulu baru A. Okay, B dulu baru A. Okay, so soalan gini-gini dia terpencil sikit. Tapi boleh disoalkan dalam peperiksaan. Okay, boleh diujilah dalam peperiksaan nanti. Okay. So bagaimana kita nak jawab? Okey, katakan ni kertas kita. Tadi soalan, okey, ni soalan nombor 2.
Okay, cikgu nak start dengan B dulu. Memang B lah dulu. Okay, so hubungan dia berapa? Negatif 2, 2, 4, 6 So sini negatif 2, jawapannya 3. 2, jawapannya adalah 3. Negatif 2, jawapan 3. 2 adalah 3. 4, jawapannya adalah 15. Nampak? Okey. Kalau 6, jawapannya adalah M. So awak kena fikir sikit. Okay, untuk soalan ni awak kena fikir sikit. Bagaimana negatif 2 jadi 3? Bagaimana negatif 2 jadi 3? Bagaimana 2 ni jadi 3? Bagaimana 4 ni jadi 15? So kat sini kaedah yang paling senang adalah cuba jaya. CJ kaedah CJ, cuba jaya. Okay, bila orang kata kaedah CJ itu maknanya kaedah cuba jaya. Dalam matematik, kaedah legend adalah kaedah cuba jaya lah. Okay, kalau kita tengok, kalau tambah memang tak boleh lah. Kalau tolak memang tak boleh, dapat 3. So kita kuasakan diri dulu. Apabila kita kuasakan 2 kat sini, akan dapat 4. 4 ditolakkan dengan 1, dapat apa? Dapat 3. Okay, 4 ditolakkan dengan 1, dapat 3. Okay, kita jangan test saja. Kita test banyak. Okay, banyak. Semua sekali kita test. Yang seterusnya 4 kuasa 2. 4. 2 kuasa 2, 4. Tolak dengan 1, dapat 3. Okay, yang seterusnya pun macam tu juga. 4 kuasa 2. Tolak dengan 1, dapat berapa? 15. 4 kuasa 2, 16. 16 tolak 1, 15. Kita dah tengok, sekuen dia dah sama dah sekarang ni. Bila sekuen dia sama, maka kat sini pun sama. 6 kuasa 2 tolak dengan 1. Okay. Okay, 6 kuasa 2 tolak 1. Dapatlah M. Tapi cikgu tak boleh jawab M dulu. Cikgu nak jawab yang soalan A dulu. So, bagaimana nak jawab soalan A? Okay, apakah kata kunci untuk soalan A? Tata tanda fusi. Tata tanda fusi. Okay, so cara cikgu jawab. Yang ini cikgu wakilkan jadi X kuasa 2. So, sebab ia nak ungkapkan X lah. Kalau dia kata Y lah. Kat sini sebutan X. Kalau dia kata Z, Z lah. Kalau dia kata A lah kat sini. Ni ungkapkan hash Okay. So, X kuasa 2 tolak dengan 1. Okay. Ini dia punya apa? Dia punya fungsi dia. Okay. Tapi jangan jawab gini. Okay. Dia nak ungkapkan. Ingat. Soalan ungkapkan ni dalam peperiksaan, cara nak jawab dia mesti tulis sebaris. Okay. Mesti tulis sebaris. Kalau untuk soalan ungkapkan. Okay. Jawapannya mesti tulis sebaris. Jangan buat pecah-pecah jawapan dia. Okay, dia nak dalam sebutan hash, hash dalam sebutan X. So, 2 jawapan yang boleh diterima kat sini. Awak boleh buat gini, hash mesti sebaris X. Okay, sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Ni jawapan dia. Okay, ni adalah tata tanda fusi. Okay, cara jawab dia tata tanda fungsi. Cikgu tak boleh jawab kat sini. Okay, saya belajar gini. Boleh, tidak ada masalah. Dia ada 2 je jawapan yang boleh diterima. Atau hash double titik ni. X. Okay. Anak panah. X kuasa 2 tolak 1. Hak ni je boleh diterima. Okay, hak ni je boleh diterima. Hak atas dengan hak bawah. Selain daripada dua-duanya, tidak diterimalah setakat ni. So, 2 ni saja yang boleh diterima. Okay. So, cikgu kenapa guna hash? Cikgu ulang balik sebab soalan je ni. Ni tabang dah hash ni. Hash X. Okay, hash X. Okay. Boleh siapa kat sini? Okey, yang seterusnya. Baru cikgu jawab. Okey, lepas tu orang tanya cikgu. Tadi cikgu kata nyatakan tak perlu tulis jawapan. Betul. Okey.
Boleh. Kalau awak tengok jiran sebelah, dapat jawapan, awak bedal je sini. Jiran sebelah awak lah. Okey. Atau kalau awak rasa nak yang terbaik untuk soalan macam ni, sebab soalan dia mula daripada ni. Penakulan matematik kat sini. Okey, penakulan matematik ni. Okey, penakulan matematik kat sini. So, cara nak jawab dia kalau cikgu akan tulis macam ni dulu. Okey, sama dengan X kuasa 2 tolak 1. Okey, sekarang ni objek dia berapa? Objek dia 6. So, masuk 6. So, 6 kuasa 2 tolak dengan 1. So, dapat apa sini? 35. Tekanlah ke kereta. Tapi jangan tulis gini. Soalan nak apa? Soalan nak nilai M. Okey. Sebenarnya kalau tulis gini dah memadai. Okey. Kalau kiranya hal ni yang terbaik dah ni. Okey. Cuma kat sini nak comel. Sebab soalan nak nyatakan tau. Kalau nyatakan, awak boleh tulis macam ni lah. Okey. Yang ini pilihan. Nak buat pun boleh, tak buat pun boleh. Ini pilihan. Sebab kita dah ada daripada B sebenarnya. Okey, tapi kalau tanya cikgu, hak petok ni kena buat ke tak? Buatlah. Okey, buatlah. Sebab kadang-kadang bila cikgu nak tanda kertas awak ni, cikgu tak tahu awak faham ke tak? Okey, tak ke faham? Okey, tu je. Okey. So, untuk soalan A, sebab dia nak nyatakan memadai, tulis M sama dengan 35. Okey, dah memadai. Tapi kalau nak tulis penyelesaian dia, tulis yang petok ni sampai yang bawah ni. Okey. Boleh? Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, cikgu pergi ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni, kalau masuk dalam periksa ni, cikgu rasa ramai yang salah ni. Periksa tengah tahun lagi. Okey. Tengok. Soalan nombor 3, dia bersyarat. Okay, apa syaratnya? Menggunakan ujian garis mencacam. Ujian lain tak boleh. Kita ada 2 je tak? Ujian tu. Apa ujian dia kita belajar? Siapa nak jawab? Ujian garis mencacam. Satu lagi. Ujian garis mengufuk. Betul tak? Betul tak Oh, senyap tau. Siapa nak jawab? Betul. Betul ada 2 ujian garis Okey. So kat sini mencacam. Mencacam bermaksud kat mana? Tegak lah. Okey, tegak. Dia selari dengan paksi Y. Okey, selari. Tentukan sama ada graf di sebelah merupakan fungsi atau bukan. Okey. Fungsi atau bukan. Cikgu dah kata dah, fungsi hanya untuk apa? Untuk satu objek dengan satu image ataupun banyak objek kepada satu image. Okay, so kat sini make sure lah dia hanya ada satu image sahaja. Okay. Okay, dengan menggunakan ujian garis mencacam tentukan sama ada graf di sebelah merupakan fungsi atau bukan. Okay, sekarang ni ujian garis mencacam. Okay, kalau kita tengok baca soalan ni, kita nak tahu dia apa? Dia fungsi ataupun bukan fungsi. Okay, dia fungsi ataupun bukan fungsi. Sekejap Untukkan ni. Okay. Okey, nak tahu fungsi ataupun bukan fungsi. Yang kedua, jika ya. Katakan fungsi. Apakah yang perlu awak kena buat? Adakah fungsi itu fungsi 1 kepada 1? 1 kepada 1. Okey.
Uji dengan melukis garis mengufuk pada graf itu. Okey, uji dengan melukis garis mengufuk. Okey. Uji dengan garis mengufuk. Okey, uji dengan garis mengufuk ni bila? Bila dia satu kepada satu. So, ujian garis mengufuk kat sini. Okey. So, cara nak jawab dia. Okey, cara nak jawab dia. So, hari ni cikgu tekan kepada cara nak jawab je lah. Okey, cara nak jawab dia. Pertama, awak kena lukis balik. Okey, lukis balik gambar rajah ni. Gambar rajah awak sebelah kanan ni. Lukis balik gambar rajah sebelah kanan. Bukan awak tulis ni. Sebab apa? Sebab di soalan, kadang-kadang soalan dikutip. Okey, jawapan awak tu diberi kepada cikgu. Baru cikgu nak tanda. Lepas tu cikgu nak faham apa yang awak nak terangkan. Okey, untuk soalan ni. Untuk soalan nombor 3 ni. Okey, cikgu dah ada pembaris ni. Okey, awak kena garis ya. Okey, untuk soalan macam ni. Hak ni kena pakai pembaris ni. Paksi X dengan paksi Y pakai pembaris. Cikgu dah pakai pembaris ni. Jangan tiru macam cikgu. Okey, paksi Y dengan paksi X ni mesti pakai pembaris. Ni pakai pembaris. Okey, pakai pembaris. Jangan tak pakai pembaris. Ni pakai pembaris. Tentang kata sketch, buat sketch belaka. Tak boleh pakai pembaris yang tu. Okey, yang kedua. Okey, hak ni tak perlulah pakai pembaris. Tapi bentuk dia seakan-akan lah semirip-mirip. Okey. Gini. Okey, so kena lembutkan sikit tangan awak. Gitu dia. Okey, yang biru ni tak perlu pakai pembaris. Sebab awak ambil JKT ya. Kalau ada pembaris Perancis tu boleh kot pakai kot. Ya, geng-geng JKT boleh kot guna kot. Okey, pakai pembaris kedap. Okey, so hak biru ni seakan-akan dah. Okey, tak perlu pakai pembaris lah. Kalau ada pembaris lagi comel. Pembaris French saya panggil pembaris Perancis tu. Okey, so tengok soalan pertama kita baca. Ujian mencacam. Okey, ujian mencacam. Okey, nak tahu fungsi dengan tidak. Okey. So bagaimana kita nak tahu ujian mencacam? Mesti image dia, image ke objek? Image dia satu sahaja, betul tak? Okay, image dia adalah satu sahaja. Okay, cara dia. Okay, cikgu nak tunjuk cara je ni. Sebab cikgu ada baca yang buku submit kepada cikgu tu ada yang dah buat kot soalan ni. Tapi tengok cara dia apa nak ni. Okay, cara dia. Awak jangan buat cacang je. Jangan buat gini je buat banyak. Dua. Katakan cikgu buat belah kanan 3. Belah kiri 2. Okey, dah memadai. Okey. Ni mencacang ni. Warna hitam ni adalah mencacang. Okey, cara dia. Okey, so nak tahu fungsi ke tak? Pastikan apa? Image dia adalah satu sahaja, betul tak? Ataupun dia memotong pada satu titik sahaja. Betul tak? Kalau ujian garis mencacam mesti memotong pada satu titik. Memang satu titik. Katakan warna hitam dengan warna biru. Okay. So bagaimana nak tunjuk kepada cikgu jalan kiri awak? Awak bulat sini. Cikgu faham dah. Buat bulat. Maknanya potong satu titik je. Hak ni buat bulat hak ni. Okay. Hak ni buat bulat hak ni. Yang ini paksi Y ni tak perlulah. Ni adalah paksi Y. Janganlah buat paksi Y. Okey, yang ini buat bulat sini. Tambah buat bulat cikgu nak buat mana? Pakah pun boleh. Tambah buat bulat, buat pakah. Siapa dah? Gitu. Okey. Okey, janji jalan kira kita ni jangan potong satu je, buat banyak. 1, 2, 3, 4 baru kita jawab soalan ni. Okey, so cara nak jawab dia. Okey, kita guna gambar rajah kita .
Iaitu dengan menggunakan ujian garis mencacam. Ujian garis mencacam. So, tulis ujian garis mencacam. Okey, so apa resultnya? Memotong hanya. Mesti ada perkataan hanya. Tak ada perkataan hanya, boleh guna perkataan memotong satu titik. Titik je kena TITIK lah. Okey, ujian garis mencacam memotong hanya. Dah perlu hanya tau. Hanya. Cikgu bahasa Melayu ni tak pandai ajak dia. Okey. Dah memadai kot. Ujian garis mencacam memotong satu titik sahaja. Dah memadai tulis gini. Buat ginilah. Ataupun ayat yang seerti dengannya. Okey. Ujian garis mencacam memotong satu titik sahaja. Okey. Okey. So, adakah dia fungsi? Siapa nak jawab? Tentukan sama ada gerah di sebelah muka fungsi ataupun bukan. Fungsi ke tidak? Fungsi. Ya. Apa jawapan awak ni? Okey, so graf dia adalah fungsi. Betul? Fungsi betul? Fungsi. Sebab apa fungsi kat sini? Sebab apa? Satu objek, satu image. Ini objek X tau. Okay, image dia adalah kat sini. Okay. Hubungan dia adalah satu objek, satu image. Satu objek, X adalah objek Y adalah image, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Satu objek, satu image. Okey. Ujian garis mencacam memotong satu titik saja, maka fungsi. Okey. Ataupun nak tulis kat sini, maka fungsi pun boleh. Buatlah gana-gana janji ayat dia serti. Okey. Nak titik sini pun, jawab gini pun boleh. Okey. Fungsi. Okey. Bila fungsi kat sini, fungsi jenis apa? Satu kepada satu. Yalah satu kepada satu sebab satu objek satu image. Satu objek satu image. Okey. Satu objek satu image. Okey. Yang seterusnya, kita dah berada kat sini. Dan kita dah kena pasti dia adalah kat sini. Yang seterusnya kita nak uji dengan apa? Jika ya, adakah fungsi itu fungsi satu kepada satu? Uji dengan melukis garis mengufuk. Okey, kita nak uji. Sekarang ni fungsi. Nak uji satu-satu ni guna ujian apa? Ujian garis mengufuk. Okey, kita tengoklah ujian garis mengufuk. Okey. So macam tadi lah. Okey, ni penerangan yang pertama. Okey, untuk penerangan yang kedua. Okey, sama lah. Yang merah ni pakai pembaris. Okey, cikgu ni tak apalah. Kan cikgu tak apa, cikgu tak ada pembaris dah ni. Okey, pakai pembaris. Okey, ini adalah X, ini adalah Y. Okey, yang merah ni pakai pembaris. Tapi yang biru ni, okey, yang biru ni pastikan gambar rajah dia lebih kurang mirip pada soalan dah. Okey, katakan awak nak tarik gini, awak tarik gini, awak tarik gini. Dengan kelembutan awak yang ada. Okey. Okey, yang kedua dia nak garis ujian apa? Ujian garis. Okey, garis apa ni? Garis mengufuk. Untuk apa? Untuk menentukan sama ada dia hubungan satu kepada satu ke tidak. Okey, mengufuk.
Okey. Okay, ujian garis mengufuk. So bagaimana nak buat dia? Okey. Mana susah ni? Susah. Okey, cikgu guna pakai. Oh, cikgu ni lupa nak buat dia. Yang garis pen hitam pun pakai pembaris juga bawa comel. Okey, begitu juga ni. Ni cikgu guna pen hitam mengufuk. Okey. So garis jangan garis se je, garis banyak. Okey, garis banyak. Lebih daripada se lah. Okey, kalau molek ni 3, 4, 5. Okey, 2. Okey, 3. Okey. So ujian garis mengufuk nak buat mana? Yang hitam ni pakai pembaris Okey, straight line mengufuk ni. Okey, cara dia adalah buat macam kat dia. Sama ada nak guna titik. Okey, kalau kita tengok kat sini ada berapa objek kat sini? Ada 3 objek kat sini. Okey, tapi kalau kat bawah ni mungkin saja kot. Okey. So kat sini ada berapa? 3. Pakai ni. Bulat-bulat ni, tak lalat ni Tambah buat tak lalat, buat apa? Buat pakah pun boleh. Okey. Buat pakah pun boleh. Okey, ataupun senang buat ni lah, buat bulat hitam ni senang. Okay, hot ni se je. Jangan pilih hot se, pilih hot banyak Pilih hot banyak sekali. So ada berapa kat sini? Okey, ada berapa kat sini? Kalau kita tengok kat sini. Okey, X ni ke bawah Okey, ada 3 ada 3. Okey, sedangkan dia Y ada se. Y ada se. Soalan-soalan gini. Okey, ni jenis fungsi dia, panggil dia fungsi apa? Banyak, banyak kepada 1. Soalannya, ujian garis mengufuk ni tujuannya tadi apa tadi? Iaitu untuk menguji sama ada dia adalah fungsi 1 kepada 1. Jika ia, adakah fungsi itu ialah fungsi 1 kepada 1? Dia suruh kita guna ujian melukis garis mengufuk. So, cara nak jawab dia, cara nak jawab dia adalah ujian garis mengufuk. Okey, lagi. Memotong, macam tadi lah. Memotong apa? Tadi pada 1 titik. Memotong lebih ujian garis mengufuk memotong lebih pada 1 titik. Lebih pada 1 titik Lebih pada 1 titik. Maknanya dia potong 2, 3, 4, 5 lah. Lebih daripada 1 titik maknanya potong 2, 3 dan ke atas lah. Ujian garis mengufuk memotong lebih pada 1 titik. Okey. Fungsi ini bukan hubungan 1 kepada 1. 1 kepada 1. Okey, ini cara jawab dia. Okey, cara jawab dia. Cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang balik tadi untuk soalan nombor 3 ni. Okey. Pattern tahun awak gini soalan dia dah nak buat kena. Okey, awak kena buat diagram. Okey, awak kena buat diagram. Lepas tu awak buat ujian garis mencacam, awak kena cover reason dia kat bawah. Okey, reason dia guna term matematik lah. Ujian garis mencacam, term matematik. Apa yang berlaku? Kena ataupun memotong 1 titik sahaja. So apa yang boleh kita katakan kat sini? Dia merupakan fungsi. Okey, atau yang kedua, yang belah kanan ni pilihan je ni. Okey, awak buat balik ujian garis mengufuk. Apa yang berlaku? Memotong lebih pada 1 titik. Apa yang awak dikatakan fungsi ni? Fungsi ini bukan hubungan 1 kepada 1. Okey?
Boleh? Boleh Pukul 12 dah Ada soalan? Ada ke? Okey. Tak ada, kita tinggal. Okey, ini adalah soalan konsep Ini adalah soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3 ini adalah soalan konsep. Okey, cikgu nak skip dah soalan ni. Okey, cikgu nak pergi ke soalan yang lebih advance sikit. Okey, cikgu nak pergi ke soalan nombor 12. Okey, nombor 12. Okey, boleh untuk soalan nombor 12? Boleh Kepayah sangat soalan nombor 12. Tapi aku suka nombor 12, nombor 11 ni. Tak cari sekejap soalan. Okay, kita buat soalan nombor 12 lah. Okay, tengok soalan nombor 12 pula. Sebab kita ada sejam. Okay, 1 jam soalan konsep. Satu lagi soalan cikgu nak pergi ke soalan konsep campur dengan pengiraan. Okay, soalan learning kalau awak tengok, okay, dia tak ada dah nombor mana. Ia semua dalam pemboleh ubah. Okay, ia bagi kita dalam bentuk pemboleh ubah. Okay, tengok soalan nombor 12 ni. Okay, nombor 12. Soalan nombor 12. Okay, diberi fungsi. Okay, diberi fungsi ni. Okay, soalannya cari sorsangan fungsi F. Sorsangan. Cari sorsangan F. Okey, ni soalan ni. Okey, ni soalan dia. Okey, soalan yang pertamanya duduk sini. Bukan duduk di A1, A2. Okey, soalan yang pertamanya duduk sini. Okey, dengan menggunakan formula, tengok soalan. Okey, dengan menggunakan rumus F -1, maknanya sorsangan F yang diperolehi. Perolehi mana? Perolehi pada soalan yang pertama ni. Tentukan sorsangan bagi setiap berikut. Ini sebenarnya merupakan soalan yang kedua. Cikgu takut ni awak tinggal ni. Ini merupakan soalan yang ketiga. Okey, ini merupakan soalan yang keempat. Kalau kita tengok soalan ni, sebenarnya ada 4 penyelesaian dia. Ada 4 penyelesaian dia. Bukan 3, 4. Okey, ada 4 penyelesaian dia. Okey. So, cikgu cuba jawab satu persatu. Sebab cikgu bimbang kat sini lah. Student tak baca pun sini. Terus jawab 12A1, 12A2, 12B. Salah belaka lah maknanya. Okey, soalan untuk A1 mesti berpandukan kepada soalan induk dia. Sorsangan ni. A2 mesti berpandukan kepada soalan induk dia. Okey. Untuk soalan B pun sama. Tapi dia ada syarat apa? C tidak sama kosong. Okey. Apakah syarat A, B, C? Supaya S sama dengan sorsangan F. Fungsi S sama dengan sorsangan fungsi F. Okey. Ini berpandukan soalan nombor 1. Okey. Cara nak jawab dia. Okey. Ni cikgu guna pen yang berbeza-beza. Katakan cikgu guna pen hijau. Okey. Ini adalah soalan induk dia. Okey. Soalan induk dia. Okey. Dia bagi apa ni? AX, A, B, C, D. Okey. Dia bagi FX sama dengan A, B, C, D. Okey. Kalau awak tengok kat sini adalah AX tambah B. Okey. Yang seterusnya bahagi dengan CX tambah dengan D. Okey. Dan dia ada sedikit syarat kat sini. Dia tak bagi kat sini. Tapi tak apalah. Okey, dia nak cari apa? Nak cari sorsangan. Hari tu kita dah khabar dah. Nak cari sorsangan sama letkan dia apa? Y. Okey. Sebab apa let Y? Sebab let Y ataupun ambil Y sebagai induk itu adalah proses penyelesaian dia. Ni kena ada lah ni. Ini adalah proses penyelesaian dia. Okey, ramai yang hantar ke cikgu baru ni ada yang tertinggal let Y ni. Tak buat let Y pun
tulislah sikit sebab dia adalah proses. Okey, dia adalah proses. Okey, so syarat dia apa? Syarat dia mesti X single, betul. Syarat dia adalah X mesti single. So pindahlah kat sini. Hak baru ni kita buat ada nombor. Okey, ni dia guna pemboleh ubah sahaja. Bagus soalan ni. Okey. Okey, so CX tambah dengan D sama dengan AX tambah dengan B. Tengok X sebelah kiri dengan X sebelah kanan So cikgu kembang dulu. Cikgu akan dapat CY X tambah dengan YD. Sepatutnya kalau penulisan yang terbaik, D ni duduk belakang Okay. D ni duduk kat depan. D ni adalah nombor So bersamaan dengan AX tambah dengan B. Okay, so X mesti duduk sekali Okay, X duduk kat sekali. So akan dapat apa? CYX tambah dengan AX sama dengan B tolak DY. So X ni mesti faktor. Okay, faktor. Kadang-kadang faktor kat sini baru dapat markah kadang-kadang. So CY tambah dengan A. Okay, so B DY. Apa yang berlaku pada X kat sini? X kat sini akan jadi B tolak DY. Ingat X single bahagi dengan CY tambah dengan A. Okey, kalau kiranya sampai kat sini penulisan dia Okey. So bagaimana kita nak selesaikan dia? Okey, nak selesai dia walaupun dia tulis macam ni. Tengok, dia tulis So sekarang dia tulis apa? Dia tulis sosangan F terhadap X. Bukannya terhadap Y, terhadap X. X kena X lah. Okay, so kat sini akhirnya kita boleh tulis sebagai F sosangan terhadap X. So Y ni kita tukar dia jadi apa? Jadi X. B tolak D X bahagi dengan CX tambah dengan A. Okay. Sekejap ke soalan tak? Cikgu silap Sini cikgu silap ni sepatutnya tolak ni. Tu matematik salah habis. Okay, AX pindah ke sebelah kiri. So jadi tolak. Maafkan Okay, AX pindah ke sebelah kiri akan jadi tolak. Okay, so kat sini akan jadi tolak. Tu matematik kena hati-hati. Cikgu tahu mana tolak? Cikgu buat dah soalan ni. Tak sama dengan apa. Okay, so ni tolak ni. Kita tolak. Okay. Tolak kat sini. Okay, so jawapan okay, so untuk soalan induk ataupun penyelesaian induk kat sini, cikgu panggil dia. Jangan tinggal macam ni saja. Okay. Kena ada limit dia. Limit dia nak tulis macam mana? Limit dia daripada ni, hak bawah ni. Ambil hak bawah ni. Iaitu CX. Hak merah ni tak perlu tulis Tapi kalau nak tulis pun tidak ada masalah. Sama kosong. Maka X adalah A pindah ke sebelah kanan. A bahagi dengan C. Maka A. Hak ni kena ada lah. Tidak sama. Okay, tidak sama. Okay, so cara dia. Okay, cara dia adalah tulis balik kat sini. X tidak sama dengan A bahagi dengan C. Okay, A adalah tidak sama dengan X tidak sama dengan A bahagi dengan C. Okay, itu yang pertama. Okay, ini adalah soalan induk yang perlu awak kena faham. Okay. Okay, baru pergi ke soalan B. Okay, B1. B1. Rupa-rupanya soalan penyelesaian dah ada dah kat atas. B1. Okay, cara nak jawab dia. Okay, so bagaimana nak jawab dia?
Dia kata apa kat sini? Tentukan fungsi sorsangan bagi setiap yang berikut. Okey. Okey. Boleh selesai kat sini? Dengan menggunakan rumus. Tengok ayat dia. Dengan menggunakan rumus. Nampak tak? Dengan menggunakan rumus. Okay, kalau selesai macam biasa boleh dapat markah tak? Tak boleh tak boleh. Tidak boleh. Dengan menggunakan rumus. Cikgu nak buat rumus mana? Ni masalah. Rumus dia kita ambil yang asal ni pergi ke sini. Okay, pergi kat sini. Okay, yang asal tadi soalan tu kalau kita tengok yang hijau ni, yang ini okey dengan yang ini. Ni adalah rumus dia. Bab yang anggap ini adalah formula dia. Kalau tak guna hak ni salah lah. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Okay, cikgu tulis balik fx sama dengan ax tambah dengan b per dengan apa ni? Cx. Okay, cx tambah dengan d. Okay, sorsangan dia ni rumus dia ni. Okay, untuk sesat ni tak perlu Yang ada tidak sama ni last sekali kita tulis biasanya. Untuk penyelesaian tak perlu mula-mula tak perlu. Okay, iaitu sorsangan f terhadap x sama dengan b tolak dx. Ni rumus ni. Per dengan c x tolak a. Okay. Bab soalan nak guna rumus, bukan nak suruh let y. Okay, ingat hati-hati soalan ni. Dengan menggunakan rumus. Okay, so apa yang perlu awak kena buat kat sini? Awak ambil soalan tu, f x sama dengan x tambah 8. Okay, x tambah 8, ni soalan ni. X tambah 8, x tolak 5. Ambil balik soalan ni. Okay, apakah yang perlu awak tengok nak sorsangan dia? Okay, yang x adalah 1 tak? Okay, kalau kita tengok kat sini. Okay, A duduk kat mana? Ni, A tak? Kat sini A adalah 1 lah. A kat bawah kita tak apa 1 maknanya. Okay, A duduk mana? A duduk kat bawah. So, kat sini adalah negatif 1 lah. Walaupun tak kat bawah kita. Okay, yang kedua. Kita pilih warna apa lah? Warna purple. Okay. Ini adalah apa ni? B. Bulat-bulat ni cikgu nak tunjuk ke awak je dah. Okay. Ni adalah B. B duduk kat mana? B duduk kat depan sekali. Maka B duduk kat sini. Okay. B duduk kat situ. Okay, yang seterusnya apa? Yang seterusnya C. Okay, C. Okay, C ada CX ni. Okay, so ni ada X. Ni sebenarnya 1 ni, dia tak tulis. So, ia duduk kat mana? Ia duduk di bawah depan sekali. So, kat sini tulislah X. Okay. Okay, dan yang seterusnya iaitu negatif 5. D. D duduk kat mana? D duduk kat atas ni. Tapi dalam keadaan negatif, berlawanan arah dan sebelahnya ada apa? Ada X. So, kalau sini negatif 5, kalau pindah akan jadi apa? Positif 5. Gitu je. Berlawanan arah. So, apa yang berlaku berlawanan arah? Kena ada X. Okay. So, ni cara puzzle dia. Sebab dia kata menggunakan formula. Bukan menggunakan let y. Okay. Yang kita biasa bawa tu. So, jawapan akhir jangan tinggal macam ni. Okay, ni cikgu tunjuk cara dia. So, jawapan akhir macam biasalah. Iaitu sorsangan X. Okay, awak tulis balik. B tambah dengan 5X
per dengan X tolak 1. Yang mana X tidak boleh sama dengan apa? Negatif 1 pindah jadi apa? Jadi 1. So tidak boleh sama dengan 1. Ini adalah jawapan belakang. Okay, ini adalah jawapan belakang. Okay. Ada soalan untuk B1? Okey, untuk B2. Okey, untuk B2 pun sama. Okey, cikgu ulang balik. Step yang sama menggunakan soalan yang berlainan. Okey, step yang sama menggunakan soalan berlainan. Cikgu salin balik formula hak mula-mula ke induk dia tu. AX tambah dengan B bahagi dengan CX tambah dengan D, yang mana formula songsangan dia adalah B tolak DX per dengan CX tolak dengan A. Okay. Okay, yang mana soalan B2, soalannya adalah 2X tolak 3. Okay, iaitu 2X tolak dengan 3 per dengan X tambah dengan 4. Okay, tengok sosangan dia ni. Okay, cikgu ulang balik menggunakan contoh yang berbeza. Okay, cikgu mulakan dengan pen hitam tu. Okay, AX duduk kat mana? Duduk bawah sekali tapi berlawanan arah. Okay. Tapi tidak ada X. So, 2X. So, apa yang berlaku pada 2X akan jadi tolak 2. Okay, yang pertama. Yang kedua, B. B yang duduk belakang atas sekali ni akan menjadi apa? B duduk depan sekali. So, kat sini adalah B. B apa? Kan B. Okay, dia adalah negatif 3. So, negatif 3 duduk kat sini. Okay, negatif 3 duduk kat situ. Okay. Okay, yang seterusnya apa? Okay, yang seterusnya adalah C. CX. CX. Okay, dia duduk sama lah, tempat yang sama. So, kalau kat sini X, kat sini pun X. Okay, dan last sekali adalah Pak ni. Pak kat sini D. Dia duduk kat mana? Atas sekali sebelah kanan tapi berlawanan arah. Ada negatif, ada X. So, kalau 4 kat sini akan jadi apa? Negatif 4. Bahawa mesti ada X. Okay. Dan jangan lupa, okay, buku baru ni ada seorang pelajar tu dia tulis gini je. Jangan tulis gitu sebab dia dalam bentuk pecahan. Cikgu duduk dia baca. Ni bentuk pecahan. Okay, sama dengan. Ada tu yang banyak sangat sama dengan. Sini pun sama dengan. Sama dengan sekali je lah. Tak boleh banyak kali. Okay, ada juga yang pattern macam tu. Okay, so sama dengan kita sekali je. Tak perlu banyak-banyak kali. Okay. So, jawapan akhir dia macam mana? Jawapan akhir dia macam biasa, tulis balik. Okay, iaitu negatif 3 tolak 4X per dengan X tolak 2. Okay, yang mana X tidak sama dengan 2. Okay, X tidak sama dengan 2. Okay, tu cara dia. Okay, cara nak jawab soalan ni. Okay. Okay, kesah A1 dengan A2. Okay.
Faham dah? Tidur dah ke? Okey, ada satu lagi. Okay, kita habis awal lah. Kita dah latih dah kot. Tambah tidur. Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir iaitu soalan 12B. Okey, soalan 12B. Sekejap cikgu nak tengok sekejap. Okey, 12B bagaimana kita nak selesaikan 12B apa? 12B Ini cikgu silap ni. Ini adalah A. Okey, dan yang terakhir adalah B. Bagaimana kalau soalan ni keluar dalam peperiksaan, okay, dalam exam. Okay, yang perlu awak kena tahu adalah cara nak jawab. Tu je. Okay. Jika C tidak sama kosong, okay, apakah syarat ke atas A, B, C dan D, okay, supaya F sama dengan F sosangan negatif 1. Cara nak jawab dia, kita tulis balik. Okay, kita tulis balik fungsi yang kita dapat ni. Sebab soalan B ni, dia bergantung kepada soalan induk yang berwarna hijau ni. Ya, yang kita selesaikan warna hijau ni. Okay, soalan B tu berdasarkan soalan warna hijau ni. Okay, so cara jawab dia, kita salin balik. Okay, iaitu Fx sama dengan tadi A, B, C, D. Okay, AX dengan CX lah. Okay, tambah. Okay, bila kita songsang tadi. Okay, bila kita songsang tadi, apa yang berlaku tadi? B, D, C, A. Okay. B tolak DX, C, A. Okay. SCX. Okay, cara jawab dia, kita tengok. Yang pertamanya C tidak sama kosong. Okay, syarat yang pertama. Okay, dia bagi ke kita, cikgu guna pen merah. Dalam periksa jangan guna pen merah. Okay, C tidak sama kosong, syarat dia. Soalan nak, apakah yang berlaku? Okay, apakah yang berlaku? Apakah syarat ke atas A, B, C dengan D? Okay, apakah syarat dia? Okay, yang kita tengok kat sini, apa yang kita nampak kat sini sebenarnya syarat dia? Okay, C tak kosong. C, kalau kita tengok, C ni dia sama tak? Betul tak? C dia sama. Apakah yang berlaku pada A sini dengan A sini? Okay, kalau tak nampak juga, kita tengok apakah yang berlaku pada B sini dengan B sini. Okay. Okay, tak nampak juga, kita tengok ni lah. Okay, apa yang berlaku pada D sini dengan D kat sini. Apa yang berlaku kat sini? Kalau C tidak sama kosong. Okay. Kalau kita tengok, B kat sini dia sama tak? So apa yang berlaku kat sini? A sama dengan apa? Kita nampak kat sini A sama dengan negatif D. Tak? Kalau nak cari tengok bawah tak? D sama dengan apa? Sama dengan negatif A. Tu je soalan ni. So kalau nak jawab dia, apakah syarat ke atas A, B, C dan D supaya F sama dengan F sosangan. So syarat dia, okay, nak tulis dia. Okay. Okay, apabila C tidak sama dengan kosong, nilai A tidak sama dengan negatif D. Okay, ini jawapan dia. Atau awak boleh jawab, C tidak sama dengan kosong, maka D sama dengan negatif A. Okey, ni atau lah. Dua-dua jawapan boleh terima. Hak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Ni atau. Atau ni maknanya jawapan yang boleh diterima sebaliknya lah.
Okey, cara dia gitu. Walaupun dia tanya apa? Apakah syarat ke atas A, B, C, D? Okey, sebab kalau A sama dengan D, C, apa yang berlaku pada D? D sama dengan negatif A. Cukuplah. Ada A. Okey. Ada A sebab B sama tak? Okey. Atau, mungkin, cikgu nampak dah. Mungkin ada calon yang jawab gini. Okey, ada calon jawab gini. Pun betul. Okey, pun boleh. Ada calon dia jawab, apabila C tidak sama kosong, dia tengok dia compare B sama B tak? B sama dengan B. Yang seterusnya mungkin dia jawab apa? A sama dengan negatif D. Atau jawapan yang kedua dia jawab C tidak sama dengan kosong, B sama dengan B, D sama dengan negatif A pun boleh. Kedua-dua pun boleh. Sebab B memang B lah nilai dia. Okey. Cuma yang beza kat sini C tidak sama dengan kosong dan A sama dengan negatif D. Okey. Boleh Okey, cikgu rasa sampai kat situ sajalah untuk soalan hari ini. Okey, hari ini lebih kepada soalan konsep sahaja. Okey, konsep campur dengan sedikit pengiraan yang kita belajar berkenaan dengan fungsi sosanyam. Okey. Itu sajalah daripada cikgu ada hari ini. Pada hari ini ada apa nak tanya? Cikgu. Ya, saya. Saya tengok soalan 12A1 kejap. 12A1 kejap. Yang B tu daya ganti dengan 8 ke? Oh, betul. Ya, terima kasih. Silapan cikgu kat sini. Okey, B kat sini adalah 8. Okey, B kat sini adalah 8. Oh, sini 8 ya. Okey, terima kasih. Okey, B kat situ adalah 8. Kalau awak tiru jawapan cikgu tadi, dah dapat markah dah markah. Ni adalah markah penuh dia. Okey, kalau awak tulis B tambah 5X per dengan X tolak 1, jawapan tidak diterima. Sebenarnya B itu adalah 8. So 8 tambah dengan 5X per dengan X tolak 1 baru dapat markah penuh. Okey, terima kasih kerana betulkan cikgu. Okey lagi? Okey, cikgu rasa setakat ni sajalah 12.30. Manalah tahu ada nak masuk makan nasi lagi. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Ada soalan dah cikgu rasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.